ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah berikan pada kita, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis yang mulia pada malam ni, insya-Allah. Dan insya-Allah ini kuliah yang pertama saya di Masjid Nurus Sa'id, dan saya diminta oleh Imam satu Al-Fadhil Ustaz Syafi untuk mengisi kuliah di masjid ni. Dan saya dah pilih untuk baca satu kitab yang bertajuk Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi malam ni sekadar nak terang apa itu kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, dan juga sekadar untuk pengenalan sajalah. Okay. Pertama sekali kita mohon pada Allah Azza wa Jalla supaya Allah berikan pada kita limpahan rahmat dan berkat. Mukhtasar Minhajul Qasidin ni siapa yang tulis? Yang tulisnya ialah Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, salah seorang tokoh yang hidup pada kurun ke-7 Hijrah, sekitar tahun 680 lebih beliau wafat. Menariknya kitab ni dia ada, orang kata apa, silsilah dia yang tersendiri ataupun hubung kait dengan kitab-kitab yang terdahulu. Okay. Kita mungkin biasa dengar kitab yang bertajuk Ihya Ulumuddin ataupun Ulumiddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 505 Hijrah, sekitar kurun ke-6 Hijrah. Okay. Kitab itu kitab yang terkenal khususnya di kalangan kita masyarakat Melayu Nusantara. Kita selalu dengarlah nama kitab tu, Ihya Ulumuddin ni. Okay. Kitab tu dia bercakap tentang apa? Dia bercakap tentang tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Bab berkaitan dengan amal ibadat, bab berkaitan dengan adab-adab sesama manusia dan juga sesama makhluk yang ada di dunia. Kemudian bab-bab yang berkaitan dengan al-muhlikat, iaitu benda-benda yang boleh mencelakakan kita di dunia ni. Dan juga benda-benda yang berkait dengan al-munjiyat, benda yang menyelamatkan kita di akhirat. Itu umum kita kenal namanya Ihya Ulumuddin. Namanya pun Ihya Ulumuddin, iaitu jiwa kepada agama. Itu terjemahan bagi kita Ihya. Okay. Yang telah ditulis oleh tokoh yang besar khususnya dalam mazhab kita, iaitu mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Okay. Bahkan Imam Al-Ghazali ni pun disebut sebagai Al-Hujjatul Islam. Hujjatul Islam ni pangkat yang agak tinggi dalam, orang kata apa, susunan tokoh-tokoh dalam bidang fiqh ni. Yang paling tinggi kita panggil mujtahid yang buat mazhab. Okay. Seterusnya Ashabul Wujuh. Ashabul Wujuh ni maknanya seseorang tu berkemampuan untuk membuat mazhab ataupun boleh untuk mentarjihkan mana yang dia nak. Dia boleh buat qawaid usul fiqh bagi mazhab sendiri, tapi dia pilih untuk bersandarkan kepada mazhab tertentu. Ini kita panggil sebagai Ashabul Wujuh. Salah seorangnya lah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia digelar sebagai Al-Hujjatul Islam, dan dia juga ialah Ashabul Wujuh dalam mazhab kita. Nak sebut pada kita apa? Tinggilah pangkat dia tu. Okay. Dan dia memang ada buku-buku yang terkenal yang dia tulis, terutama dalam bidang fiqh dan usul fiqh ni. Antaranya kitab ni yang besar, iaitu Al-Mustasfa. Cuma Al-Imam Al-Ghazali di akhir-akhir hayatnya, selepas dia, orang kata apa, nak melepaskan diri daripada bergelumangnya dia dengan ilmu-ilmu falsafah, sehingga dia tulis kitab Tahafut Al-Falasifah. Ini kitab besar dia menjawab golongan ahli kalam pada zaman tu yang bercampur dia punya kefahaman dia sehingga merosakkan sistem ataupun kaedah pemahaman akidah orang Islam tu sendiri. Dan akhirnya di akhir-akhir hayatnya Al-Imam Al-Ghazali pilih untuk terjun ke dalam bidang tazkiyatun nafs ataupun penyucian jiwa ni. Sehinggalah dia tulis satu kitab yang terkenal namanya Ihya Ulumuddin. Kitab yang besar,
cakap tentang penyucian jiwa. Macam mana nak jadi orang yang dekat diri pada Allah Azza wa Jalla. Nak jadi orang yang hidup sama makhluk ni senang. Bukan hidup sama makhluk ni payah. Tapi hidup sama makhluk ni ialah memberi manfaat, bukan memberi masalah pada orang. Okay. Jadi nak sebut pada kita, itu dia punya cerita Imamul Ghazali. Bila mana dia selesai tulis kitab Ihya Ulumuddin, dan Imamul Ghazali ada ramai anak murid bertebaran atas muka bumi. Okay. Bila mana dia wafat tahun 505 Hijrah, kitab tulisan beliau mengalami perjalanan macam kitab ataupun tulisan orang lain. Maknanya ada fasa-fasa orang angkat kitab dia dan ada fasa-fasa orang rendahkan kitab dia. Tapi atas dasar keikhlasan Allah Ta'ala kekalkan kitab tu dan kita dengarlah nama Ihya Ulumuddin sampai ke sekarang ni pun. Ramai orang duk belajar, ramai orang nak baca isi kitab tu. Dan para ulama pun tidak tertinggal untuk memberi khidmat pada kitab tu. Sebab tu kalau kita tengok kitab yang saya nak baca, nak kongsi pada tuan-tuan semua yang ada pada malam ni, Mukhtasar Minhajul Qasidin ni, ialah kitab yang ketiga disaring daripada Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, lepas daripada wafat Imamul Ghazali 505 Hijrah, datang Al-Imam Ibn Jauzi, yang wafat sekitar 597 Hijrah. Maknanya kurun yang ke-6 lagi lah. Dia datang, dia buat apa? Dia ringkaskan kitab Ihya Ulumuddin, dia beri nama Minhajul Qasidin. Dia beri nama Minhajul Qasidin. Dia buang hadis-hadis yang bermasalah, tapi masih lagi mengekalkan isi kitab tu, masih lagi mengolah apa yang disyarahkan oleh Al-Imamul Ghazali dengan cara yang paling baik, sehingga kita nampak kitab tu diangkat nilainya. Tiba-tiba datang di akhir kurun yang ke-7 ataupun akhir-akhir kurun yang ke-8, nak masuk kurun yang ke-8 ni, permulaan kurun yang ke-8, tokoh yang bernama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, seorang ulama daripada Baitul Maqdis. Al-Maqdisi ni nisbah kepada Baitul Maqdis. Dia tulis satu lagi kitab, nama dia Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi Ihya Ulumuddin diringkaskan oleh Ibnu Jauzi, namanya Minhajul Qasidin. Datang Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dia ringkaskan Minhajul Qasidin, dia beri nama Mukhtasar Minhajul Qasidin. Maksudnya ringkasan kepada Minhajul Qasidin. Walaupun ringkas, kalau kita tengok ringkas-ringkas punya saya bawa pada tuan-tuan malam ni pun tebal juga. Dekat sekitar hampir 800 muka surat. Okay. Walaupun ringkas, ni edisi terjemahan lah. Edisi bahasa Arabnya agak lebih nipis lagi lah. Okay. Nak sebut pada kita apa? Nilai-nilai yang ada dalam buku ni cukup banyak, sehingga dia boleh diikhtisarkan. Dan kalau kita tengok, begitulah para ulama bila mana mereka nak angkat ilmu ni, dan ilmu tu ada keberkatan ataupun tulisan tu ada keberkatan, tulisan tu akan diolah. Sama ada di-elaborate bagi panjang, disyarahkan, jadi makin panjang macam Sahih Bukhari, disyarahkan oleh Ibnu Hajar, namanya Fathul Bari, lagi panjang daripada Sahih Bukhari. Ataupun diikhtisarkan, ataupun diringkaskan, ataupun sebahagian ulama dia buat kaedah nazamkan. Nazamkan maksud dia apa? Dia syairkan kitab tu. Itu pun ada. Nak sebut pada kita apa? Ini khidmat turas ataupun khidmat yang dilakukan oleh para ulama terhadap kitab-kitab yang terdahulu. Okay. Dan bagi saya lah yang baca kitab ni, saya rasa kitab ni lebih mudah daripada kita nak baca Ihya Ulumuddin. Dan ia bagai satu kitab yang kita sebut sebagai permulaan. Mubtadi', permulaan sebelum nak pergi kepada Ihya Ulumuddin yang lebih besar dan lebih panjang, yang disyarahkan ataupun yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Okay. Jadi dalam pengenalan kita pada malam ni, takat tu jelah saya nak beritahu pada tuan-tuan bahawasanya kitab ni ialah ada susu galurnya dengan kitab Ihya Ulumuddin yang besar dan kitab yang hebat. Okay. Dan kalau kita tengok di tanah Melayu kita ni, kitab Ihya Ulumuddin ada diekstrakkan oleh para ulama daripada tanah Jawi ni. Antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili yang terkenal dengan Penawar Bagi Hati. Itu ialah ekstrak daripada, maknanya diambil poin-poin penting daripada Ihya Ulumuddin, tapi disaring, tak terlalu banyak dalilnya, tak terlalu banyak perkara-perkara yang bersifat filosofi ataupun bersifat terlalu berfalsafah. Ayatnya mudah dan senang untuk dibaca, sehinggalah kitab tu dibaca
dan dijadikan sebagai silibus pengajian, sama ada di pusat pengajian tradisional ataupun di masjid ataupun kuliah di surau-surau. Nak sebut pada kita apa dia? Ihya Ulumuddin ni i'tina'ul ulama. Keprihatinan ataupun kecaknaan para ulama tu terlalu ramai yang duk beri perhatian pada kitab ni. Jadi kita malam ni kita pilih nak baca Mukhtasar Minhajul Qasidi ni. Dan Mukhtasar Minhajul Qasidi ni ada berapa bahagian? Ada 4 bahagian. Dia buat 4 bahagian. Bahagian pertama berkaitan dengan ibadah. Dia panggil Rub'ul Awal, suku pertama. Bahagian kedua, Rub'ul Tsani, Al-Adat, adat-adat ataupun adab lah kita terjemah. Adab ni maksudnya akhlak. Okey. Bahagian yang ketiga, Al-Muhlikat, benda-benda yang mencelakakan kita. Kita duduk atas dunia ni, apa benda kita buat jadi celaka hidup, jadi Tuhan nak marah pada kita. Kemudian yang keempat, Al-Munjiyat, iaitu benda-benda yang menyelamatkan kita. Ringkas dan padat, tapi walau macam mana pun isinya juga perlu kadang-kadang kita perhatikan. Yang ada di tangan saya ni terjemahan daripada Darul Haq Indonesia, tidaklah menepati 100% tulisan asal tu. Sebab macam itulah, kalau untuk makluman ahli jemaah sekalian, Indonesia ni antara negara yang agak cepat dia terjemah kitab. Okay. Walaupun dia tu cepat, kadang-kadang biasalah dia berlaku cepat sangat terjemah ni menyebabkan jazakallahu khairan. Okay. Cepat sangat terjemah ni dia menyebabkan berlaku apa? Silap konteks maksud daripada penulis. Okay. Tapi kita hargailah usaha daripada ikhwan kita daripada Indonesia, daripada seberang ni nak terjemah. Sebab kita di Malaysia ni agak lambat dalam isu terjemahan ni. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, kena compare juga. Bagi orang yang ada kebolehan bahasa Arab ni, dia kena compare lah dengan kitab asal tu. Okay. Tapi setakat yang saya tengok, terjemahan Darul Haq ni hampir nak kena dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis tu sendiri. Okay. Jadi malam ni sekadar pengenalan, saya nak sebut beberapa perkara daripada Rub'ul Awal. Rub'ul Awal ni maksudnya suku yang pertama. Kita dah sebut tadi, kitab ni ada 4. Jadi saya tak nak elaborate panjang. Kalau kita ada kuliah berkitab ni, kita kena laju sikit lah baca kitab. Sebab nak sebut pada kita, kuliah untuk belajar kitab, bukan kuliah untuk kita bercakap benda lain, melilau jauh sangat. Okay. Jadi cara saya lah, kita lebih fokus pada kitab tu sendiri. Okay. Kita akan kaitlah dengan isu semasa, tapi taklah panjang sangat. Nak beritahu pada kita bahawasanya, sebab kitab ni, pengajian masjid ni dia pengajian yang baik, tempat yang baik, tempat yang elok, tempat untuk orang tambah ilmu, tempat orang tambah iman. Sepatutnya kita daripada luar masjid masuk ke dalam masjid ni, datang masjid ni untuk menyucikan diri kita. Maknanya untuk membersihkan diri kita. Jadi kalau kita keluar, kita tak bersih diri, yang bertambah hanyalah kebencian, maka apa yang sepatutnya dilakukan di masjid tu tak sampai pada target dia, tak sampai pada matlamat dia. Okay. Jadi saya nak sebut Rub'ul Awal, seperempat yang pertama, iaitu berkaitan dengan al-ibadah, berkaitan dengan ibadat-ibadat. Dalam bahagian ni Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dia akan sebut pada kita bab berkaitan dengan taharah, iaitu bersuci. Kemudian dia akan sebut pada kita bab berkaitan dengan salat, apa-apa saja yang berkait dengan salat. Okay. Dan dia akan cakap pada kita zakat, puasa, haji, zikir, Al-Quran, qiyamul lail, semua dia akan cerita. Tapi dia bukanlah sebuah kitab fiqh yang membahaskan sah dan batalnya ibadat tu. Dia lebih kepada nak membahaskan tentang hikmah di sebalik ibadah tu. Kenapa kita kena solat? Sebab apa kena solat? Sebab apa kena bayar zakat? Apa rahsia daripada ibadat zakat tu? Sebab apa kena puasa? Sebab apa kena buat kerja haji, umrah, baca Quran, zikir sekian banyak, qiyamul lail? Semua ibadah ni adakah buat saja-saja? Ataupun di sana ada benda yang Tuhan rencanakan kepada hamba-Nya? Sudah pasti kita tahu setiap ibadat ni dia ada rahsia. Imma kita faham ataupun kita tak faham, ibadah tu tetap ada rahsianya. Walaupun belum ada kajian pada ibadah yang kita lakukan, tapi kita tahu dan kita yakin ibadah itu mesti ada manfaat kepada seorang hamba. Dan Tuhan tidak mengambil manfaat daripada ibadah yang kita lakukan, melainkan hamba tu sendirilah yang bermanfaat dengan ibadah yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla tu sendiri. Okay. Jadi pada bahagian pertama ni, Rub'ul Ibadat ataupun bahagian berkaitan dengan ibadat ni,
Kitabul awal. Kitab yang pertama dia sebut tentang apa? Hakikat ilmu. Sebelum nak bercakap semua perkara atas dunia ni, dia perlu kepada ilmu. Sebab tu ada satu pepatah Arab, idza tammal aqlu qallat kalamuhu. Bila mana seseorang itu sempurna akalnya, sedikitlah percakapannya. Maksudnya apa? Bila satu orang tu dia faham dan dia akan tengok dia hidup atas dunia ni banyak benda yang dia kena hormat pada orang, maka dia akan sedikit bercakap. Bukanlah nak kata banyak bercakap tu alamat kepada tak cerdik. Cuma nak sebut pada kita adabnya ilmu itu menyebabkan seseorang itu menjadi orang yang paling beradab ataupun paling berakhlak. Sebab tu Nabi bila mana dia datang dihantar ke atas muka dunia ni, Nabi sebut pada kita, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk mempercantikkan akhlak yang dah ada. Maknanya Nabi nak bagi nilai itu ditambah. Sebab tu kalau kita baca Quran, orang-orang musyrikin Mekah, antara soalan-soalan yang ditanyakan kepada Nabi ialah soalan tentang pengharaman arak dan juga judi. Sebab apa arak tak boleh minum? Sebab apa judi tak boleh main? Quran sebut surah Baqarah kata yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar, arak dan juga maisir, judi. Allah Ta'ala suruh Nabi jawab apa? Qul fihima ismun kabirun. Katakanlah pada keduanya itu dosa yang sangat besar. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'uha linnas. Dan ada juga manfaat sikit pada manusia. Tuhan kata arak, judi banyak dosa padanya. Tiba-tiba Tuhan kata di situ ada sikit manfaat. Kalau kita buka kitab tafsir, tak kiralah tafsir apa pun, tafsir Azhar, Hamka ke, dia pun ada bahas isu ni. Apakah yang dimaksudkan dengan manfaat daripada arak dan judi tu? Kalau kita tengok dalam masyarakat Arab ni, saya nak tarik balik semua yang ada dalam ni, faham, tengok senario geografi masyarakat Arab jahiliah. Orang-orang Arab jahiliah zaman Nabi, sebelum Nabi lahir pun, mereka ni macam mana dia orang hidup? Pertama kita tahu bangsa Arab ni lah bangsa yang berpindah randah, dan mereka ni ialah duduk dalam sistem kabilah ataupun sistem bani. Bani kabilah ni pecahan-pecahan kumpulan lah. Okay. Dan mereka ni ada satu perangai yang agak pelik ataupun akhlak, cara kehidupan yang pelik. Sebab mereka ni duduk di padang pasir. Mereka jauh daripada tamadun-tamadun besar dunia. Jauh daripada Rom, Parsi. Mereka tak terkesan dengan tamadun besar tu. Okay. Jadi masyarakat Arab ni dia ada satu nilai yang baik, iaitu mereka suka memuliakan tetamu. Mereka suka memuliakan tetamu. Itu akhlak yang baik yang Nabi kekalkan. Nabi sebut tentang fadilat orang yang suka muliakan tetamu ni. Okay. Bila mana Nabi SAW ditanya tentang arak dan judi, sebab apa arak haram, judi tak boleh? Okay. Sebab kita kena tahu, yang menyimpan arak di kalangan masyarakat Arab jahiliah, mereka itu ialah orang yang pemurah. Sebab tu alamat bagi orang-orang Arab, rumah yang paling banyak simpan arak, rumah penuh dengan tempayan arak. Ini orang baik hati. Maknanya orang yang suka jamu orang suka buat kenduri. Sebab tu Quran kata wa manafi'uha linnas. Ada juga sebahagian manfaat. Manfaat dia apa? Suka beri makan ke orang, tapi janganlah beri makan ataupun beri minum arak, beri minum dah lain. Maknanya nak kekalkan situ ialah akhlak. Sama juga dengan judi. Judi zaman Nabi, orang yang paling kuat berjudi, dia tidak dipandang sebagai orang yang buruk akhlak zaman Nabi. Orang yang kuat berjudi ialah orang yang baik. Sebab apa? Semua pemain judi di zaman Nabi ni ialah orang yang bermain judi, dapat duit judi, menang judi, dia akan cari mana orang yang berhutang. Dia akan bagi duit dia menang judi tu untuk kawan tu bayar hutang. Dia tak guna sesen pun. Jadi itu akhlak. Jadi saya nak sebut pada tuan-tuan sekalian, satu keadaan yang pelik zaman Nabi. Orang main judi dengan orang minum arak, Nabi kata orang ni tak betul. Sebab apa tak betul? Sebab masyarakat melihat orang ni orang baik. Okay. Nabi nak kekalkan perangai suka muliakan tetamu tu, Nabi kekalkan. Perangai suka tolong orang dalam kesempitan tu Nabi kekalkan. Tapi Nabi nak buang cara muliakan tetamu, jangan hidang arak. Cara tolong orang, jangan guna duit judi. Nak sebut macam tu. Okay. Jadi nak sebut pada kita, Nabi itu dia datang, dia menyempurnakan benda tu. Dia memuliakan benda tu. Dia bagi nak buat baik, okey, ni jalan yang betul. Ini cara yang betul. Yang kita selalu faham, macam mana Robin Hood. Dia curi, dia tolong orang. Curi tu salah. Tolong orang tu baik.
Tapi curi dan tolong orang tu tidak akan berkumpul padanya, melainkan orang kata benda tu buruk. Masyarakat kita lah buruk lah. Cuma nak beritahu pada kita, zaman jahiliah ni, dia berjaya nampak orang yang buat jahat ataupun orang yang buat benda yang negatif, tak negatif di dalam kalangan masyarakat tu. Okay. Sebab apa? Sebab mereka punya tamadun, mereka tak terima apa-apa kehebatan tamadun, mereka pun tak terkesan dengan ilmu. Okay. Jadi nak beritahu pada kita, penulis rahimahullah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, dia mulakan kitab dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini dengan bab berkaitan dengan ilmu. Dia cerita pada kita sebab apa kita ni perlukan ilmu dalam banyak bab. Sebab bila mana seseorang tu dia ada ilmu, maka banyaklah tindak tanduknya tu menjadi tindak tanduk yang baik ataupun tindak tanduk yang betul. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dia letak dalam kitab dia Sahih Bukhari, ada dalam kitab Sahih Bukhari ni babul ilmi qabla al-qauli wal amal. Bab perlu ada ilmu sebelum qaul, bercakap, wal amal, dan juga beramal. Nak beritahu pada kita, hakikat ilmu itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat mustahak. Seseorang yang ada ilmu, seseorang tu memajukan dirinya. Bukan setakat dia majukan dirinya, bahkan dia telah majukan masyarakatnya, dia majukan keluarganya, dia majukan bangsanya dan negaranya. Nak sebut pada kita bahawasanya ilmu itu benda yang dititik beratkan. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala suruh Nabi sebut, wa qur rabbi zidni ilma, katakanlah wahai Muhammad, zidni ilma, tambahkanlah wahai Tuhan, tambahkanlah kepadaku ilmu. Tidak ada benda yang Nabi dalam hidup ni Nabi minta tambah melainkan ilmu. Nabi tak pernah minta tambah daripada keduniaan. Nabi tak minta tambah. Tidak ada riwayat menunjukkan Nabi minta tambah dari segi wang, ringgit ataupun kekayaan. Nabi tak minta. Bahkan ada riwayat sebut Nabi ni pernah berdoa minta jadi miskin. Tapi kena fahamlah hadis tu. Nabi berdoa minta jadi miskin ni sebab apa? Sebab Nabi nak tunjukkan bahayanya dunia tu sangat tinggi. Sebab tu kalau kita baca Quran, kita akan tengok banyak ayat Quran yang mencela kemewahan dunia. Dia bukan cela orang kaya, cela kemewahan dunia. Maksudnya nak sebut pada kita apa? Bahayanya kekayaan kalau tak pandai kawal diri. Dan hakikatnya sejarah menunjukkan orang yang terjebak dengan kekayaan, dia akhirnya kadang-kadang gelong ataupun jatuh juga ke jalan yang tak betul. Walaupun ada di sana orang-orang kaya yang hebat. Antara orang kaya yang hebat ialah para sahabat Nabi sendiri. Abu Bakar orang yang kaya, Abdul Rahman bin Auf orang yang kaya, Uthman bin Affan menantu Nabi ialah orang yang kaya. Kekayaan mereka tidak menyebabkan mereka tersesat ataupun samar untuk melihat jalan syurga. Tapi di sana ada juga cerita orang-orang yang kaya yang tersesat dan samar dan akhirnya menuju jalan ke neraka. Maknanya nak sebut pada kita, mencela, kalau saya nak guna istilah lah, orang yang overdose terhadap dunia. Benda-benda ni, tuan-tuan, atas dunia, dia hakikatnya dia ada manfaat. Tapi kalau manusia dia ambil overdose lebih pada had, dia akan problem. Sebab tu kalau kita tengok, para ulama selalu sebut, al-mizahu fil kalam kal-milh fil ta'am. Suka melawak dalam cakap ni seperti garam dalam makanan. Terlebih, naik orang tu. Darah tinggi lah. Kurang, hambar. Sebab tu bercakap kadang-kadang nak kena ada gelak-gelak sikit lah, supaya tak nak bagi hambar. Tapi kalau gelak terlebih, tujuan percakapan tu jadi gelong. Asal mesyuarat tak jadi mesyuarat dengan sebab hak ni nak buat lawak, hak ni nak buat lawak, hak ni nak bercakap bodoh. Saya minta maaf, saya bukan orang Perlis, saya orang Terengganu, jadi saya punya bahasa tu agak tu sikit. Okay. Saya nak sebut bahawasanya itulah yang dimaksudkan sini. Itulah yang dimaksudkan sini, bahawasanya orang yang ada ilmu dia akan nampak bahayanya di mana. Sebab tu Quran dia banyak mencela dunia. Maksudnya bukanlah dunia itu ialah tempat untuk kita jauhkan diri, tapi untuk kita kawal diri. Macam mana kita berurusan dengan dunia itu sendiri. Okay. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dia sebut dalam kitab yang pertama ni, hakikat ilmu, keutamaannya dan perkara-perkara yang berkait dengannya. Yang pertama ialah keutamaan ilmu dan belajar. Qala Allah Azza wa Jalla, berkata Allah Azza wa Jalla, firman Allah Azza wa Jalla, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Okay. Dia mulakan kitab ilmu ni dengan dia sebut satu ayat daripada surah Az-Zumar. Ayat tu bermaksud, katakanlah wahai Muhammad,
adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui? Ini ayat Quran. Kalau kita belajar ilmu tafsir ataupun usul tafsir, kaedah ayat Quran macam ni, cara sirah ataupun bunyi ayat Quran ni dia sebut sebagai istifham. Istifham ni maksud dia apa? Kata tanya. Cara tanya tu pula ada macam-macam. Dia bukan tanya bermaksudnya nak maklumat. Kadang-kadang tanya nak suruh ambil perhatian. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, tanya umatmu, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Sama tak orang yang tahu dengan orang tak tahu? Cara ayat Quran ni cara tanya. Tapi dia tidak meminta kepada orang yang mendengar soalan ni untuk jawab. Tak perlu. Kita tak perlu jawab soalan ni. Sebab soalan ni dia berbentuk renungan. Dia bukan berbentuk si penyoal tak tahu. Si penyoal suruh kita beri perhatian pada apa yang dia nak beritahu, iaitu Allah Ta'ala. Dia sama macam ayat dalam surah Taha ketika mana Allah Ta'ala tanya Nabi Musa. Bila mana Nabi Musa dapat tongkat dia tu, Allah Ta'ala tanya pada Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang berada pada tangan kananmu wahai Musa? Tuhan tanya. Tuhan yang bagi tongkat tu pada Nabi Musa. Tapi Tuhan tanya pada Nabi Musa, apa yang ada di tangan kanan kamu tu? Nabi Musa tak faham apa yang Allah Ta'ala nak maksudkan. Dia jawab dengan literal. Dia jawab secara zahir. Dia kata, "Qala hiya asaya." Kata Musa, inilah tongkatku. Atawakka'u biha. Yang mana aku menggunakan tongkat ni untuk tunjuk jalan aku. Wa ahushu biha ala ghanami. Dan aku guna untuk gembala kambing-kambing aku. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan ada juga urusan lain yang aku gunakan untuk tongkatku ini. Daripada tongkatku ini. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha tu, tongkat tu bukan nak tanya tongkat tu kamu guna buat apa. Itu mukjizat Tuhan. Sebab tu dia panggil istifham inkari, kaedah dia. Tuhan tanya bukan nak tahu jawapan, Tuhan tanya suruh fikir. Sama tak orang yang tahu dengan orang tak tahu? Orang yang pendidikan paling rendah, katalah orang tu sekolah rendah, tak sekolah menengah, tak masuk universiti, tak ada tahu apa pun, melainkan ilmu dia takat sekolah rendah tu je. Kalau tanya, orang pandai dengan orang cerdik sama ke tak? Dia akan jawab tak sama. Nak jawab soalan ni, dia tak perlu belajar sampai PhD, sampai ada profesor madya ataupun profesor. Dia just hanya renung. Sama tak orang yang tahu dengan tak tahu? Of course tak sama. Hakikatnya tak sama. Orang tahu kelakuan dia lain. Orang tak tahu kelakuan dia lain. Itu benda yang kita kena clear. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, mulia mana? Mulia yang tahu pada tak tahu. Dalilnya apa? Tengok yang lawan Nabi, majoriti yang tak tahu. Walaupun dia tu terkenal dalam bidang lain, cerdik dalam bidang lain, tapi dia tidak cerdik dalam bidang wahyu. Sebab tu kalau kita tengok Abu Lahab, Abu Jahal, mereka menentang Nabi. Sebab apa orang-orang ikut dia orang? Sebab mereka tu ada pengaruh pada bidang lain sehingga orang percaya dan orang nak ikut perkataan dia. Sebab apa? Sebab Abu Lahab orang yang kaya, Abu Jahal orang yang berpengaruh, orang ada jawatan. Dia cerdik pada Nabi. Cerdik pada bahagian apa? Cerdik pada bahagian boleh menulis, boleh membaca. Nabi tak boleh menulis, tak boleh baca. Tapi Abu Jahal dan Abu Lahab termasuk dalam kalangan yang jahil. Sehingga Quran panggil dia, sehingga Tuhan suruh Nabi panggil dia Abu Jahal. Ayah kepada jahil, bapa jahil. Walaupun orang-orang Mekah pada waktu itu panggil dia Abu Al-Hakam, yang sama geng dengan dia lah, maksudnya orang yang cerdik. Sebab apa panggil cerdik? Sebab dia memang cerdik pun. Dari segi pengurusan dia memang cerdik, manajemen dia cerdik. Macam mana dia boleh naikkan ekonomi Mekah walaupun dengan cara tipu, tapi cerdik lah kita panggil, licik lah. Okay. Tapi dari segi wahyu dia jahil. Dari segi wahyu dia jahil. Okay. Nak sebut pada kita, Quran nak tarik perhatian kita, sama tak orang yang faham wahyu dengan orang tak faham wahyu? Confirm tak sama. Sangat-sangat tak sama, jelas dah tak sama pun. Okay. Lepas tu dia datangkan pula ayat yang kedua daripada surah Al-Mujadilah. Allah Ta'ala sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat darjat orang beriman di antara kamu, dan juga Allah Ta'ala angkat darjat orang-orang yang ada ilmu. Tadi didatangkan dalil surah Az-Zumar,
persoalan pada Tuhan. Sama tak orang alim dengan orang jahil? Tak sama. Kemudian surah Al-Mujadalah, dalil ayat yang ke-11, Allah Ta'ala angkat, yarfa'illah. Tuhan akan sentiasa mengangkat martabat orang beriman dan juga martabat orang yang ada ilmu. Jadi ayat ni, dia macam nak jadi jawapan pada ayat sebelum ni. Tak samalah orang alim dengan orang jahil. Orang alim tu Tuhan angkat darjat. Tuhan angkat darjat. Tambah pula dia yang alim, dia beriman. Sebab di sana ada orang alim tak beriman. Kita tengok ramai mana cerdik pandai atas dunia ni, dia bukan Islam, tapi dia cerdik pandai. Dia cerdik, dia tokoh pemikir, tapi dia tak Islam.